امراض تو الله والله 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 الله والله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله والله 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 الله والله والله الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 والله. रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik, para penonton yang sedang menyaksikan acara kita pada malam ini, ini bukan malam Ramadan. Kalau malam Ramadan kita ada kejutan-kejutan lah. Tapi yang ini kita katakan satu buah program yang mana kita nak berbual secara santai, sembang-sembang secara santai, tapi dia berkonsep ilmu. Dia berkonsep ilmu yang kita namakan ada-ada je. Jadi konsep ada-ada je ni, konsep dia, sebelum tu saya nak katalah, apa khabar para asatidzah sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia macam apa ni, four markistis one for all for one lah. Macam tu. Baik, jadi konsep yang pada malam ni kita buat ataupun kita buat secara live ni ada je. Okey. Ada je ni memaparkan sesi sembang, sesi sembang yang kita ketengahkan isu-isu semasa yang dihadapi ataupun yang sering bermain dalam pemikiran masyarakat kita lah. Jadi kalau kita tengok skop khutbah, selalunya skop khutbah ni minggu-minggu dia berubah. Skop khutbah tajuk dia berubah, tetapi kita bawa kepada isu-isu semasa untuk kita bentangkan dan kita perbualkan. Kita bukan ahli, tetapi kita cuba diskusi lah. Kita diskusi bercara bersama. Kemungkinan juga kalau Ustaz Qamarun nak tambah juga menerusi program kita ni lah. Maksudnya kalau kita sembang santai, apa lagi yang kita boleh tambah lagi Ustaz daripada sudut program ni? Okey, dia sembang-sembang santai dia, seperti mana Ustaz Farhan cakap lah. Kita akan ada isu-isu semasa juga. Dan nanti pada akhirnya insyaAllah kita ada bagi link. Jadi link ni insyaAllah kita akan cuba bagikan kalau ada soalan daripada para penonton, kalau ada macam muskilan agama dan sebagainya, insyaAllah kita akan cuba untuk jawab. Tapi insyaAllah bila anda tanya, kita usaha untuk jawab. Tapi kalau kita tak mampu, insyaAllah kita akan beri pada minggu hadapan, atau kita akan ulaskanlah jawapan daripada minggu hadapan supaya kita mendapatkan manfaat. Dan bila Ustaz Farhan cakap isu semasa tu, dia banyak terjadi dalam kehidupan kita lah, senang kata. Jadi kalau dalam kehidupan kita ni ada banyak cabaran-cabaran ke apa dan sebagainya, insyaAllah kita akan kongsikan sama-sama dengan yang lain lah kan. Mungkin dengan cara ilmiah insyaAllah. Itu sedikit sebanyak lah yang boleh saya tambahkan. Tapi hari ni macam relax je kan Ustaz? Jadi dia macam santai-santai sikit lah. Kita santai je, tak perlu macam terlalu tense lah. Saya tak nak tense sebab dah pukul 9 malam kan. Perut pun dah kenyang, dah makan nasi, dah apa. Kita tenang-tenang, dah sembang isyak. Cuma kita nak santai-santai je. Kalaupun soalan yang diberikan, kemungkinan ada kesukaran, bukan sukar untuk kita untuk menjawab, tetapi kita perlukan kata orang tu diskusi, supaya diskusi ni kita dapat penyelesaian jawapan yang terbaik lah. Bukan kita nak katakan kita champion cakap saya champion ni, dia ada kena-mengena dengan tajuk kita pada malam ni tau. Ustazah Sharfah, Ustazah Batina dan juga Ustaz Qamarul. Tajuk dia macam mana tau? Tajuk dia bunyi, kadang-kadang kita ni champion bukan pakaian champion tapi diri kita kadang-kadang ni macam kita rasa kita champion. Kita serba tahulah. Sampai kita letakkan tajuk ni macam dikatakan pandang-pandang, tengok-tengok, jangan salah sangka. Kadang-kadang kita ni lebih kata orang menghukum daripada meneliti apa yang sedang berlaku. Okay, saya kasihkan saya punya pengalaman sendirilah. Pengalaman sendiri. Mungkin kita rasakan kita dah macam seorang ustaz. Bila ditegur, kadang-kadang kita tak boleh terima teguran tersebut. Ada tak perkara itu sering berlaku dalam diri para asatizah sekalian? Silakan. Kalau siapa-siapa nak mulakan sebab saya takut nanti saya tembak, tersalah tembak, susah pula. Jadi siapa rasa yang dia nak jawab, dipersilakan. Ke nak saya pilih? Okay. Silakan. Okeylah, saya okey. Saya rasa macam Ustaz cakap lah, kadang-kadang kita sebagai asatizah pun kita perlu macam kita kadang-kadang walaupun kita ada ilmu, kadang-kadang kita macam lupa tahu bahawa ilmu kita ni walaupun orang nampak kita belajar dan dah pergi jauh dan sebagainya, tapi kadang-kadang ilmu kita ni kita masih perlu belajar. Saya pernah ingat satu hari tu ada orang pernah jumpa saya, cakap tegur saya lah. Saya lupa apa teguran dia pasal dah lama lah. Tegur saya dengan satu action yang saya lakukan lah.
Memang saya rasa pada masa tu saya salah. Memang saya salah, mungkin saya tertegur kasar dan sebagainya lah, wallahu alam, saya pun tak ingat apa terjadi. Tapi dalam masa tu ia tiba-tiba macam snap tau saya punya ni. Dia cakap, kenapa saya tak boleh terima teguran orang itu sedangkan teguran dia baik. Teguran dia untuk kita berubah. Tapi kadang-kadang kita ni bila dah dah jadi ustaz ke, dah jadi siapa-siapa yang tinggi ke, pangkat ke dan sebagainya, kita letaklah siapa-siapa, kita mudah untuk tolak orangnya teguran. Kita tak terima teguran orang tuan. Kita macam, siapa sih kau, macam gitu lah kan. Apa yang kau tegur ke aku, yang aku nak dengar. Macam kita ada dalam hati kita, saya rasa setiap manusia akan ada that benda tu dalam hati at one point. Mesti pernah terjadi benda itu. Macam siapa kau nak tegur aku ni dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok balik, memang teguran itu patut kita terimalah. Kalau memang betul dia memberikan manfaat kepada kita. Jadi benda-benda ni terjadilah dalam kehidupan kita. Saya pun pernah terjadi. Jadi bila dia dah tegur, lepas saya fikir balik, betul lah macam aku ni tegur, kadang aku tegur ni orang tegur ke aku tak terima. Macam saya rasa balik, betul lah tak terima. Padahal dia cakap betul. Jadi at that point of time, saya pun terfikir balik dan fikir-fikir, lepas saya ubahkan mindset lah. Teguran kita boleh terima. Kita kena terima teguran kalau ia memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau teguran itu macam nak sindir ke, nak jatuhkan ke dan sebagainya, maka kita pun kena nilai adakah teguran itu untuk kita lebih baik ataupun setakat orang tu nak kenakan kita. Dia ada dua bentuk lah. Sebab teguran kan boleh jadi sindiran juga. Jadi antara tu dua lah. Itu sedikit sebanyak lah kalau saya nak kongsikan. Okey. Dia boleh nampak dia adalah macam bentuk kita katakan fiction dengan fake betul kalau saya gunakan bahasa Inggeris fakta ataupun satu yang kita katakan dia ada-adakan. Kalau tengok daripada sudut pekerjaan kita sudut pekerjaan kita ni asatiza ni diorang anggap macam malaikat tau. Tak boleh ada salah, tak boleh ada silap. Semua nak kena betul je. Dan pada masa yang sama, kita pula yang rasakan kita ni macam malaikat ni, kita tak boleh, kita boleh tegur orang. Tapi orang jangan tegur kita. Okay, sampai ke satu tahap tu macam tu. Mungkin kalau macam asatiza, Ustazah Baitina ataupun Ustazah Sharfah, pernah tak hadapi perkara macam tu? Maksudnya orang komplain, kita nak tahu sama ada benda tu fakta ataupun benda tu fake. Sama ada dibuat-buat ataupun macam mana. Silakan Ustazah. Okey, saya ada satu pengalaman di mana pada setiap hari Saturday, kalau untuk student saya, kita akan adakan praktikal solat duha beramai-ramai. Jadi apa yang pernah terjadi pada satu ketika tu, di mana setiap Saturday bila kita solat duha tu, normally saya akan lead that prayer, kita akan baca doa, kita akan doa lepas solat, doa apa semualah. Jadi satu ketika lepas dah habis SEM 2, lepas dah habis semester 1, saya buka peluang untuk student pula untuk lead. Jadi bila kita panggil student untuk lead, student some of them a bit reluctant, especially yang dah dewasa tu, mereka agak teragu-ragu lah. Jadi mungkin pada waktu itu saya rasa saya saya marah lah, kerana kita dah go through for 6 months tapi masih perasaan ragu-ragu tu masih ada. Jadi mungkin waktu tu bila saya dah habis solat dan bila saya do a reminder untuk students, mungkin saya termarah. Jadi bila habis termarah tu, ada parents jumpa saya lepas tu. Dia jumpa, dia kata, Ustazah, janganlah marah-marah. Mungkin students ni dia tak nak ke depan, mungkin pasal dia tak biasa melakukannya. Jadi bila kena jadi imam kat depan, jadi semuanya rasa gementar, takut. Bukan diorang tak nak, tapi diorang belum ready lagi. Jadi di saat tu saya pun lebih tersentak jugalah. Mungkin jugalah saya tak sepatutnya marah, tapi yalah saya sebagai manusia biasa, kadang bila kita dah train, kita dah letakkan harapan, jadi bila tak sampai tu kemungkinan lah saya rasa itu menyebabkan saya rasa saya marah lah, sebab that expectation tu tak sampai. Jadi bila balik tu, itu yang datangnya saya rasa macam mungkin sepatutnya saya kasih lebih peluang. Mungkin rasa macam mungkin parents ni tak nampak dari sudut apa yang saya lihat, tapi mungkin teguran dia tu pun ada benarnya.
Jadi dalam masa yang sama saya rasa kita sebagai guru ataupun sebagai asatizah, sekiranya kalau kita terima teguran, especially teguran yang direct. Kalau Mr. Paris tu dia tegur saya direct, dia tidak macam depan semua orang, dia jumpa saya personally. Jadi saya rasa memang apa yang dikatakan tu memang ikhlas dari sudut pandangan dia. Jadi saya rasa tak ada salahnya kalau sekiranya kita balik, kita nilaikan semula, kita kaji semula, betul ke? Kalau memang betul ada faedahnya, then why not? Kita take it as consideration, into our consideration lah. Tapi kadang-kadang bila kita ditegur macam itu, ada tak perasaan yang kita macam overprotective ke dan sebagainya? Maksudnya dia cakap, kita jawab. Dia cakap, dia jawab. Dia cakap, dia jawab. Sampai tak habis lah isu tu. Atau macam mana? Mungkin pengalaman tu Ustazah Batinah ada tak? Kalau pengalaman sedemikian rupa lah. Memang tak nafikan lah, memang ada. Pasal kita rasa ketika itu kita yang betul. Tapi kadang-kadang bila kita dah cuba explain, kita dah terangkan, kita rasa dia tak nampak apa yang kita nampak. Saya rasa dari situ kita kena diam dan kita kena buka minda dengan hati yang terbuka. Kasih diorang kasih diorang peluang untuk memberi hujah atau pandangan diorang. Then from there kita akan, mungkin kita kena need one step back untuk nilai balik. Actually kita ni perlu mendengar daripada banyak berbicara. Saya rasa memang kalau being a normal people, memang akan selalu ada argument, selalu ada pertelingkahan. Saya rasa untuk kita yang sudah dewasa ini, untuk kena pandai nilai, kena pandai jaga emosi kita. Okey, bukan nak ngada-ngada, tapi kita kena lihat diri kita sebagai asatizah. Orang semua akan menilai kita. Buruk baik apa pun kita bikin, orang akan sentiasa mengata. Jadi untuk elak benda itu, saya rasa lebih baik untuk kita mendengar dahulu hujah-hujah mereka, baru kita give our punya opinion. By then, saya rasa kalau begitu pertelingkahan mungkin berlaku, tapi dia boleh dihindarkan lah. Saya rasa Ustaz pun banyak go through this thing kan, dengan ada klien, dengan ada jemaah, ada pasangan orang kahwin yang tak jadi. Mungkin Ustaz pun pernah melalui situasi begitu. Betul tak Ustaz? Ustaz boleh terangkan? Okey, bagi saya pengalaman tu adalah, maksudnya kita ni selalu di depan tau. Maksudnya di depan ni kita menjadi public figure. Okey, public figure dia tak ada salah tau. Orang tengok je tau. Mata sentiasa mengawasi kita. Okay. Sebagai contoh, pernah satu ketika tu, ni bukan saya nak mengata tempat yang saya mencari rezeki. Tapi bila mana saya kalau naik mimbar khutbah Jumaat, kalau minggu tu saya jadi imam khutbah Jumaat, kalau minggu lepas saya tengok mikrofon macam bagus lah. Mikrofon macam bagus. Dan saya kadang-kadang sampaikan khutbah, saya katakan kepada diri saya, adakah mikrofon yang tak bagus atau suara saya yang tak bagus? Macam itulah. So bila kita naik atas, jemaah dah tengok kita tau. Okey, Ustaz pakai baju hari ni, okey, stylo, macam style sikit pakai hari ni. Okey, macam nak ikut konsep Ustaz lah. Macam gitulah. Okey. Sekarang ni bila kita sampaikan, kita bagi salam, Assalamualaikum, kita bagi salam je. Tiba-tiba kita dapat rasa, ibarat kata kalau jatuh pin lebih kuat daripada suara saya. Dan ini pernah berlaku. Perkara tu berlaku. Dan bila berlaku tu macam kadang-kala kita dah habis solat semua. Ustaz, sakit ke? Takkan macam every time naik je jemaah akan cakap Ustaz sakit ke? So kita ni rasa kadang-kadang macam asal macam ni main-main ke? Kena nak sampaikan khutbah. So kalau you nak blast you punya mikrofon, you ada tuan rumah, you just blast je. So we know how to control our voice. Once I know, I hear my voice, I will control my voice. So kat situ saya kadang-kadang macam bukan marah dengan kita punya teman. Kadang-kadang kita rasa macam, korang tak tahu apa perasaan kita kat depan. Korang kalau tak tahu, korang kat depan lah, korang pergi depan lah. Dari korang tahu macam mana perasaan ke depan. Menggeletar dia macam mana. Okay, walaupun dah 8 tahun di Masjid Al-Istiqamah, kalau berdepan dengan jemaah, mesti akan ada perasaan tu lah. So satu hari tu saya pernah jadi imam. Ada anak muda ni waktu isyak bila saya dah selesai kasih kuliah maghrib, so saya kena pimpin lah. So bila kita kasih sampaikan kuliah, kita kena pimpin solat maghrib terlebih dahulu. Lepas tu kita akan kita sampaikan kita punya kuliah. Habis kita dah sampaikan kuliah tu kita kena just sembahyang isyak. Jadi bila solat isyak tu saya baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la tu saya baca.
Tapi bila baca tu ada perkataan yang sepatutnya saya kena bacakan apa ni, kata orang tu kena baca guna lah. Okay, tapi saya tak gunakan benda tu. So bila dah selesai semua, macam tadi Ustazah, dia tarik tepi, anak muda tu tarik tepi, dia sampaikan lah, Ustaz tadi Ustaz baca tu, ada yang Ustaz baca tak terkena dengan tajuk dia. Jadi dalam bentuk kita nak bertelenggar, macam contohnya, awak siapa ni yang nak tegur saya? Kalau kita masih ada konsep tu, kan kita tak boleh terima ilmu. So saya nak bawakan benda ni. Kenapa? Sebab kalau kita sentiasa rasa kita ni terlalu bagus ataupun champion, kita tak akan dapat ilmu tersebut. Okay? Dan kita hanya rasa, apa fakta yang saya terima itu saja yang betul. Ini yang berlaku lah pada hari ini. Maksudnya dia dapat fakta bulat-bulat kan. Dia dapat orang kata COVID makan bawang putih banyak-banyak. Sampai bawang putih naik harga mahal dan sebagainya. Jadi kalau kita rasa kita je bagus, kita tak boleh terima pandangan yang lain, tu susah lah. Jadi apa yang saya lakukan, saya katakan terima kasih, dan balik sendiri saya buka balik ayat Quran tu dan saya cuba perbaiki balik lah. Jadi kalau baca surah Al-A'la, kena surah tu je, mesti saya akan buat ataupun lakukan apa yang ditegurkan lah. Sebab kalau kita rasa kita je betul, dia tak boleh jadi lah. Macam tu lah. Kalau saya boleh tambah sikit Ustaz mungkin saya rasa kita ni manusia biasa lah tak lepaskan daripada buat dosa, kadang-kadang kita ada ego masing-masing dan sebagainya, tapi saya rasa cara untuk menegur tu pun main peranan yang penting. Kita manusia ni ada kita punya own self defense. Kalau kita rasa orang, kita ada sense di mana kalau kita rasa orang tu cuba nak mengaibkan kita atau cuba nak menjatuhkan kita, automatik kita punya defense wall kita akan naik, naik. Okey, ada satu lagi Ustazah, kalau boleh tambah, konsep kita menegur tu kalau boleh dia berikan kita jalan pertengahan. Maksud jalan pertengahan tu sama ada awak kasih saya pandangan ataupun awak jatuhkan saya. Tapi kalau menjatuhkan, maksudnya tak ada kata orang tindak balas atau maklum balas pun payah juga. Teruskan Ustazah, macam ada benda nak cakap, silakan. Potong pula, minta maaf lah. Saya agree dengan apa Ustaz cakap. Kadang-kadang bila kita contohlah saya nampak Ustaz Farhan buat something yang saya rasa mungkin kurang setuju atau sebagainya, saya nak tegur Ustaz Farhan, tapi dalam masa yang sama saya pun kena fikir juga apakah solusi ataupun apakah jalan yang terbaik untuk bantu Ustaz untuk supaya kerja tu berjadi lebih baik. Bukan hanya sekadar nak komen. Kalau komen semua orang boleh komen, betul tak? Tapi back endnya kita yang go through. I mean like kalau you boleh bagi kita tips ataupun solution ke apa ke pandangan lah orang kata tu, kita boleh consider. Tapi kalau daripada contohnya daripada awal sampai ke akhir you tak ada berikan, you hanya komen, ibarat komen macam mengutuk, menjatuhkan, tapi bantuan solusi tu tak ada. Saya rasa perit juga tu sebenarnya nak telan. Dia macam buat satu sahala tau. Maksudnya kita diberi arahan. Sebenarnya kita bila dalam organisasi kita tak boleh berikan arahan saja. Maksudnya arahan dan juga dengan apa yang kita katakan pandangan. Dia tak nak kena, bukan sehala dia kena dua hala. So bebas berkata-kata, you ada you punya pandangan, kita cuba rembat pandangan. Sampai kita dapat solusi tersebut. Mungkin saya nak bawa balik kepada Ustaz Kamarul lah. Ustaz Kamarul sendiri dalam bidang MRO, kadang-kadang kita rasa pandangan kita tu betul. Tapi bila kita sampaikan kepada teman, ditolak pula pandangan tu. Tapi bila mana kita dah gagal pandangan tu, maksudnya pandangan kita dah tak pakai tau. Orang dah tolak pandangan tu. Tiba-tiba pandangan yang kita berikan tu sebenarnya dia mendatangkan kejayaan. Bila datang kejayaan, tahu-tahu tahun yang akan datang orang tu gunakan pandangan kita dan dia ambil kredit kita pula. Pernah berlaku tak Ustaz macam tu? Pernah berlaku So far saya tak tahulah pernah ke tak pernah, kita tak boleh tahu lah. Maybe kalau saya tak ada direct pernah terjadi benda tu lah. Tapi mungkin dalam bab gitu kalau macam tolak pandangan, saya cakap pasal tolak pandangan lah. Macam benda ni selalu berlaku lah kan. Macam ini saya bagi misal je lah. Misalnya kita cakap pasal pandangan kan, pasal dalam kerja lagi. Pandangan saya macam gini. Tiba-tiba cakap orang cakap tak boleh, saya tak boleh terima pandangan ni
macam tak akan manfaatkan tempat ni, pandangan ni tak akan menjayakan tempat ni dan sebagainya. Dari konsep gitu kan, sebab maaf kata ada orang merasakan macam aku dah hidup dah rasa garam, dah rasa ini, dah ni sebagainya lah kan. Ada orang macam gitu, dia dah rasakan dah pernah nak try tapi tak terjadi dan sebagainya. Mungkin kita kena ambil konsep itu untuk berfikir juga. Tapi dalam sudut yang lain juga, selagi mana pandangan ini boleh digunakan kan, kita jangan tolak bulat-bulat. Saya selalu iman diri saya lah, kadang-kadang kita jangan tolak bulat-bulat pandangan orang lain. Kadang-kadang dia datangkan manfaat pada masa yang bukan time tu tapi masa yang akan datang. Betul. Kan? Kalau kita nampak macam gitu tau benda dia. Kadang-kadang orang akan bagi nasihat, kena buat benda ni, kena buat benda tu, kena buat benda ni kan. Tapi bila datangnya time tu, dia tak kena. Tak kena langsung time tu. Jadi kita cakap okey lah, saya terima pandangan. Itu kalau kita ada bukan kuasa lah, kalau kita dapat mampu berbincang dengan orang tu. Tapi kalau lagi satu punya type of person ini kita dapat, dia macam saya tak setuju dengan pandangan ni. Pandangan awak macam saya rasa tak akan menjayakan diri awak, tak akan menjayakan tempat ni dan sebagainya. Itu untuk orang-orang macam itu, cuba untuk membuka minda mereka. Cuba buka minda. Kenapa? Sebab kalau kita tak buka minda, kita tak akan nampak wonders of the other side. Macam gitulah. Kita tak akan nampak the wonders tau. So bila kita terima pandangan orang dan kita tunjukkan pandangan kita, kalau dapat combine, dia akan bring full of wonders lah. Lagi betul. Macam menarik, lagi macam gitu. Macam saya melengkapi ustaz melengkapi saya, macam gitu lah. Macam lah misalnya kan. Macam bunyi macam lagu lagu okay. Lagu dia macam gitulah kalau ni daripada diri saya. Untuk kredit pula, ambil kredit pula, saya rasa manusia ni memang, kita sebagai manusia kita suka ambil kredit lah. Kita kadang-kadang nak tunjukkan yang kita ni bagus, kita ni macam orang kenal aku lah, orang ni kan dan sebagainya. Salah ke tak? Tak salah. Tak salah untuk orang macam nak kenal kita, nak tahu kita dan sebagainya, tak salah. Tapi cabaran dia lebih banyak lah kan, betul lah. Betul. Kalau kita cakap bikin kita famous, bikin kita ni lagi cabaran lagi banyak. Kita bagi example, Rasulullah SAW bila dia sendiri jadi seorang yang terkenal, dari segi orang tak terima dia dan tu, dia jadi famous dan lama-lama makin dia naik, makin banyak dia pun makin banyak cabaran, tapi dia tetap sabar, tetap itu dan sebagainya. So pada saya, kalau kredit ni orang nak ambil, kita jangan rasa sedih. Bukan sedih lah, jangan rasa mesti ada sedih akan orang ambil kredit kita. Jangan rasa kecewa, jangan kecewa, sedih samalah kan. Jangan rasa macam down lah orang putus kata. Putus asa. Putus asa gitu, jangan rasa putus asa, down dan sebagainya kan. Kadang-kadang bila kita nampak orang tu ambil kredit kita akan try usaha something yang orang tu tak boleh imagine in the future. Kita akan ada motivation tu. So gunakan motivation tu untuk kita terus move forward lah. Itu pada pendapat saya lah dalam bab ni. Okey, ini untuk Ustazah Batinah. Dia tadi pandang-pandang sampai orang kata Ustazah ni hot lah. Okey, Ustazah pakai baju merah, hot, memang hot lah. Jadi saya nak tanya Ustazah sendiri lah. Kira macam contohnya Ustazah pernah sampaikan pandangan tu, tapi tiba-tiba orang yang macam contohnya dia kat dalam office tu macam pendiam, tiba-tiba dia ambil idea kita tu dan dia sampaikan pula kepada orang atasan. So kita cakap ini macam kita punya So macam mana Ustazah, macam tadi Ustaz Kamal kata, how you yourself to motivate your own self lah kalau kena benda macam tu? Untuk saya pula, it's normal untuk rasa tidak puas hati, untuk rasa down. Tapi by the end of the day, apa yang saya akan buat basically by the end of the day, we are not going to please people. It's very difficult for us to please people. Okay, tak apa, saya stop sekejap. Okay, boleh. Okay. Saya rasa it's very difficult for us to please people. By the end of the day, kita buat ini sebagai amanah. Okay, actually apa yang kita buat ialah between kita dengan kita punya murabbi. Okay, kita jangan lupa bahawa segala apa yang kita buat akan direkod oleh para malaikat.
So ilham itu datang come and go. Okay, kalaupun orang tu dapat kredit, by the end of the day, orang tidak boleh buat sebaik kita. Mungkin dia perlu support dari kita. Tapi as a normal human being, we just support them, kita just kasih kita punya motivasi. Dan kadang-kadang bila kita dalam bekerja dalam satu grup, kadang-kadang bila kita buat keputusan, kadang-kadang orang tak faham apa yang kita ingin sampaikan. So orang akan mengatakan bahawa Ustazah ni gila kredit, Ustazah ni sebenarnya itu, tapi padahal kita ada garis pandu yang kita kena lakukan. Okey, seperti macam contoh paling mudah, kita tak boleh buat solat Jumaat sekarang, kita boleh buat solat Jumaat nanti. Tapi orang tidak faham kenapa kita meletakkan satu-satu hukum atau satu-satu perkara. Okay, dan by the end of the day, apa yang kita buat semuanya lah hanya untuk jemaah dan pada untuk kemanfaat untuk jemaah lah. Itu yang saya boleh katakan lah. Okey. Terima kasih kalau ada pop apa ni sebenarnya memang hot sampai dekat rumah pun dah memang ada pengikut Itu fan, itu number one fan saya. Okey. Baik, bila kita cakap macam tu kita katakan macam orang kadang-kadang ambil kita punya ni, pernah tak rasa macam, okay, kalau saya terus terang saya kadang rasa sedih tau. Macam tiba-tiba kita dah kasih idea kita, tiba-tiba idea kita tu tak dipakai, tiba-tiba diguna pakai. Kadang-kadang macam okay lah, lepas ni dah lah, heck care, kita shut down tau. Okay, jangan cakap asatiza pun tak shut down kita asatiza manusia, sama. Kita manusia, penonton pun ada perasaan tu, kami pun di sini pun ada perasaan macam tu. Okay, sebab kita bekerja di arena masjid, sebab kita nak cari satu kreativiti, okay, identiti yang ada dalam sebuah masjid. Kita nak macam kita being a follower. Kalau boleh kita nak orang ikut kita, okay, biar orang follow kita pula, okay, instead of kita being follower. Tu kadang-kadang kita punya idea ni macam kita rasa macam kreatif, okay, kita cuma nak buat yang kreatif lah. Tiba-tiba orang cakap dah lah tak boleh pakai habis tiba-tiba dia ambil pula idea kita, dia pakai pula. So macam pernah sekali macam saya terus terang saya cakap macam saya pernah shut down sekali tu lah. So saya kata dah lah, saya tak nak jadi kreatif lah, saya nak diam sekejap. So bila tak ada tak ada idea, daripada pula cari kita, daripada cari kita, kau tu ada idea program tak? Macam program gini, korang boleh buat program macam ni tak? Gini. So pernah tak Ustazah Sharifah sendiri selaku principal selaku principal, kadang-kadang kita macam you sendiri principal, you tolak pandangan orang, cara you tolak tu macam mana yang you tolak? Sama ada you gunakan hikmah ataupun you gunakan kekerasan kuku besi, ataupun you ada garis pandu yang you letak lah. Macam mana Ustazah? Okay, biasanya kalau kita for perkara yang berkenaan dengan sekolah ataupun work related ke apa, biasanya kita akan ada certain protokol ataupun prosedur yang kita kena ikut ataupun guidelines, garis pandu yang harus kita ikuti. Dan mana contohnya seperti yang baru-baru kita ada HBL. Jadi bila HBL ni memang satu perkara baru yang memang semua orang hadapinya dan ia satu perkara yang bukan mudah especially those yang tak IT savvy ataupun tak into that technology, is satu perkara yang amat sukar. Okay, jadi bila kita as a school untuk nak semua sekolah harus melakukan HBL, jadi setiap guru-guru harus upload all the pre-recorded lesson, everything, semua itulah yang berkenaan. Jadi bila guru-guru ada yang mengatakan tak perlulah, tak ada pre-recorded lesson, tak payah dan sebagainya. Saya pun dalam keadaan situasi yang ada rasa serba salah lah. Okay, mana yang perlu saya ambil, kemaslahatan untuk kemudahan guru-guru ataupun untuk benefits of the students. Jadi dalam situasi ni saya rasa yang paling mustahak, paling important ialah of course students. Sebab itu matlamat utama kita sekolah ialah untuk mendidik ataupun to educate, to instill Islamic values to our students. Jadi somehow nak kena pujuk baik-baik lah. On the other side, guru pun penting. Kalau saya tak ada guru, macam mana nak mengajar 500 lebih students yang ada depan mata. Jadi dalam masa sama saya rasa kena orang kata kena ada sifat rahmah lah. Jadi maknanya kalau diorang tak tahu ajar, kalau diorang rasa keberatan untuk buat, mungkin kita tahap pertama kedua tu mungkin kita boleh tunjukkan macam mana dan kemudiannya mereka boleh teruskan. Memang it's not an easy thing to do, tapi saya rasa di saat bila mana Allah jadikan kita, fizikal kita 2 telinga dan 1 mulut, itu menunjukkan bahawa kita harus lebih mendengar daripada lebih banyak bercakap.
Jadi kita fahami situasi mereka dan kita cuba bantu sedaya yang mungkin, sebanyak yang boleh supaya kita dalam win-win situation. Okey, tidak yang paling mustahak sekali kedua-duanya memberi manfaat antara satu sama lain, mendapat manfaat dan memberi manfaat kepada yang lain. Itulah yang saya rasakan. Dan kalau saya boleh tambah, saya faham pasal this thing, tapi saya rasa kita asal kisah bukannya semua perfect. Ada yang lebih kekuatan ni pada setiap tempat lah Tapi kita rasa kita jangan ada sikap satu lah, jangan sikap bodoh sombong. Okay, jangan rasa diri sangat bagus. Kadang-kadang apa yang orang lebih tahu tu kita kena banyak mendengar untuk memperbaiki diri kita. Itu saya rasa perlu ada dekat setiap individu lah. Macam tak semestinya kita bagus, ada kekurangan, ada kelemahan, dan saya rasa orang semua sama, dan saya rasa kalau ada something blind spot kita, mungkin orang boleh tegur dengan cara yang baik lah agar dua-dua pihak boleh menerima. So jangan ada sikap bodoh sombong macam I'm the best, no. Tapi sentiasa perlu lagi banyak belajar. Sebenarnya kita ni makin mencabar dunia sekarang ni, perlu lagi banyak kita mendalami tentang satu perkara untuk sebelum kita kasih judgement kita. Tu saya rasa lah. Betul tak? Okay, kalau Ustaz kamu nak tambah sikit. Saya rasa lagi satu, bila Ustaz cakap tadi kan, bila macam kita dah bagi kreatif and all, tapi macam orang ambil lepas tu shutdown and all kan. Itu pun boleh termasuk dalam komen-komen lah kan, komen-komen dalam orang Facebook ataupun komen-komen dalam macam kalau ada kita buat satu benda, macam misalnya saya cakap kita buat video ke, kita buat itu, lepas orang komen, alamak benda ni macam orang lain buat lah, benda ni sebagainya kan. Pada pendapat saya pun kita macam mana nak cakap first thing, it's not easy to be creative lah. Tak semua orang boleh jadi kreatif. We try our best to be creative. We try our best to macam kadang-kadang tu ingatkan orang-orang juga, ingatkan diri kita agar kita nak berdakwah dan manfaatkan orang lain juga. So as time goes by, kalau macam nampak macam dia benda yang simple, nampak dia benda yang macam orang kata alamak benda ni macam aku dah tahu, know that macam kadang every time kita think, kalau every time kita macam ada konten, kita buka konten tu, macam misalnya saya cakap pasal mungkin tohara kan, misal ambil wuduk ke apa ke dan sebagainya lah. Kalau every time kita fahami betul-betul, lama-lama dia akan menambahkan ilmu kita. Sebab saya pernah dengar, siapa ingat ada nasihat daripada guru saya, dia cakap kalau kita buka that word atau kita belajar macam misalnya tentang fiqh ke tentang pelajaran, kalau kita buka lepas kita cakap, aku dah tahulah pasal bab ni, kenapa nak kena belajar lagi benda ni. Kalau kita fikir macam gitu, kenapa belajar lagi benda ni, kita tak akan learn new things. Sebab every time kita duduk dekat satu benda, kan, satu benda tu, teguran kat diri kita kena ada juga. Every time kalau kita nak tahu pasal konten, macam, wuduk pun macam gini. Dan nanti lagi satu ustaz cakap, wuduk ni ada extra benda yang kita boleh dapat manfaat. So manfaat dia lagi luas. So sebab tu bila kalau orang tegur kita macam kita tak kreatif ke apa dan sebagainya, jangan kita try to, kita boleh down tapi don't pull that down. InsyaAllah kadang-kadang dalam kita letaklah, kalau dalam 40 orang pun yang view kita punya video ke apa, mungkin ada satu yang dua mendapatkan manfaat, and dalam mendapatkan manfaat tu insya-Allah kita akan dapat pahalanya itu. Itu yang kita nak raihkan untuk beritahu kepada yang lain juga. Oh, masya-Allah. So kalau ustaz kata macam itu, hati saya senang lah. So solusi dia kan, hati saya jadi senang. Maksudnya solusi dia, mungkin pandangan orang-orang di luar sana pun sama jugalah. Saya tak rasa yang pandangan saya tu 100% diambil lah. Maksudnya solusi dia, bila kita rasa tertekan dan sebagainya, okay, kenapa saya boleh bertahan dekat Majlis Istiqamah? Saya punya satu je saya punya pegangan. Saya datang ke Majlis Istiqamah, saya tak nak orang pandang saya, kasih kredit kepada saya, tetapi saya minta biarlah pandangan itu ataupun kredit itu datang ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam tu. So bila kita ingat balik, kredit datang daripada Allah. Nanti secara tak langsung kita masih kata orang tu move on lah. Itu dia sesi motivasi yang kita boleh buat tau. Macam tu. Sebab tu bila kita menjadi pendidik, pendidik ni dia seronok tau dia mendidik. Tapi kadang-kadang kalau kena didik, kita boleh terima ataupun tidak lah. So sesi sembang kita pada hari ini,
Maksudnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu ke, sebagai seorang pelajar dan sebagainya, bila mana kita berada di atas, kadang-kadang kita lupa apa yang kita ada di bawah sebelum ini. So bila kita ditegur oleh seseorang tu, kena ingat bahawasanya kita ingat balik, okay, kata Rasulullah apa? Balighu anni walau ayah. So kita ambil hadis tu, okay, kadang-kadang orang yang biasa-biasa pun, okay, biasa-biasa orang kata biasa-biasa macam gitu kan, biasa-biasa, orang biasa-biasa, dia boleh tegur kita. Maksudnya, dia nampak kita punya kesilapan, di situlah kita adanya kekuatan. Sebab orang sayang kita, sebab tu orang tegur. Kalau orang tak sayang, orang tak tegur. Dibiarkan. Jadi kita dalam sudut yang kita rasa bahawasanya diri saya betul saja. Okay. Hatta walaupun dia dah mapan sekalipun, kalau ada anak muda tegur, katakan, kena gunakan cara ataupun teknik sedemikian. Okay. Siapa sangka pada hari ini, pernikahan menerusi online tak ada orang sangka. Okay. Hatta kalau dia asatiza mapan ke, kalau nak nikahkan orang, kalau pengantin dah minta macam tu online, dia terpaksa kena buat. Dia terpaksa kena belajar, dia terpaksa kena pertingkatkan diri. Sebab tu dipanggil ilmu sepanjang hayat. Kita mati baru ilmu tu dah selesai. Jadi anggap teguran yang disampaikan oleh seseorang itu, okay, dia merupakan kita punya cermin. Okay, cerminan untuk diri kita. Sebab tu kadang-kadang saya lebih kata orang tu buat program. Mungkin Ustaz Kamaru pun ada pengalaman, Ustazah Syarifah dan Ustazah Baitina pun ada pengalaman. Kalau buat program dengan youth ni, youth dia punya critical thinker dia lain sikit tau. Cara pemikiran diorang kadang-kadang kita tak terfikir. Okay. Dan kadang-kadang kita rasa macam, alamak budak ni macam faham je. Kita rasa macam tu. Tapi bila datang in action, benda tu datang balik tau. Maksudnya, tadi dia gunakan konsep A ni, boleh pakailah solusi ni. Dia macam tu. So kita jangan tolak dulu. Kita jangan menghukum. Sebab kadang-kadang yang kenal manikam tu adalah siapa? Bukan Jauhari kan. Jauhari tu sendiri yang kenal manikam. So kadang kita ni putu mayam dia, bukan manikam, putu mayam dia. So kita jangan sangka bahawasanya kita dekat atas tak boleh terima pandangan orang di bawah. Walaupun pandangan dia kadang-kadang bukan fakta yang betul, kita terima dan kita telan, kita cuba perbaiki dan pertingkatkanlah. Baik asatizah, seterusnya menerusi program ni juga, kita ada buka soalan lah. Saya bukan Ustaz Azaidrus ataupun Ustaz Abdul Somad. Saya bukan tu. Kita ataupun kami lah, kita bukan tu. Tapi kalau ada soalan-soalan yang telah pun dipaparkan menerusi skrin, kalau ada asatizah yang ingin memberi soalan tersebut, boleh sampaikan. Mungkin di kalangan 4 orang kita ni boleh menjawab lah. Antara soalan yang saya dapat soalan ni menarik. Dia tak ada tentang inilah, dia kata lah dengan saya, dia pasal jodoh dia pasal jodoh. Saya harap pendengar tu dengar lah. Saya dah bacakan soalan ni, tak tengok saya tak tahu nak kata apa. Baik, kenapa mesti ada istilah? Mesti ada istilah salah pilih suami atau salah pilih isteri. Sedangkan kita tahu yang jodoh itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tak tahu soalan dia sama ada ini pemilihan mak bapak ataupun pemilihan daripada diri sendiri. Jadi pengalaman saya kalau saya cuba nak jawab setelah duduk dengan pasangan pengantin dan sebagainya, nak nikah cerita mereka ni unik tau. Ada yang kenal menerusi online. Maksudnya daripada online tu tengok-tengok gambar, tiba-tiba like apa semua, jadi kawan. Dia jadi kawan. Terus dia kata, will you marry me? Jadi kat situ kita nampak itu konsep suka sama suka. Kalau konsep mak bapak pilih, dia tengok Ustaz Syarifah, Ustaz Baitina dah berumah tangga okay. So dia tengok anak dara ni, tengok ni contoh, tengok bagus lah Ustaz Baitina ni, nak kenakan pula dengan anak teruna saya, Ustaz Kamaru, contohlah. Contoh. Jadi bila dia berbual di antara ibu dan ayah, waris berbual, di situ jadinya pernikahan yang kita katakan pernikahan dijodohkan oleh orang tua. Kita tak kenal. Ini konsep lama lah. Ini konsep lama. So bila konsep lama ni, percintaan tu timbul sewaktu dalam pernikahan yang inilah yang tengah berjalan. Dan bila saya duduk berbual bersembang dengan Ustaz Zaid Zain, semoga dipanjangkan usianya, yang mana kita duduk berbual bincang, sebenarnya jodoh tu bila pilihan kita yang tetapkan jodoh tu. Sebab itu pilihan kita. Tapi kalau pilihan mak bapak,
keberkatan tu ada dan kita cuba juga terima itu adalah jodoh kita. Jadi kita jangan salahkan. Bila tengok kan sepatutnya Shah Rukh Khan tu menjadi jodoh saya sebenarnya, bukan dengan orang tu. Dia anggap Shah Rukh Khan tu dia punya. Tak, bukan macam tu. Tapi bila mana Allah dah berikan kepada kita, itulah konsep yang kita kena terima. Dan saya bawakan selalunya apa? Kepada pasangan pengantin, kena ada jiwa bersyukur. Kalau tak ada jiwa bersyukur, dia tak akan jadilah rumah tangga yang berjalan dengan lancar ataupun dengan baik lah, insyaAllah. Saya harap penonton yang bertanya tu dapat menerima jawapan saya lah. Baik. Ada tak soalan-soalan yang seterusnya para asatizah? Kalau ada yang anda nak jawab, silakan. Baik, Ustaz Kamarul kena buka soalan anda. So far tak ada soalan, jadi mungkin boleh cakap pasal topik sedikit untuk kita ni, sebab so far dekat komen tak, belum lagi ada soalan lah. Okey. Baik, para asatizah, kalau kita tengok daripada pandang-pandang tengok ni pernah tak kita rasa yang kita dapat satu bahan pembacaan ke bahan berita ke, kita sampaikan tau tanpa kita buat penelitian? Pernah tak berlaku tu? Macam best lah benda ni, tu kita sampaikan. Contohnya jualan 70%. Jualan 70%. Mega sale. Padahal tak ada pun mega sale tu pun. Kita pun sampaikan. Sekali orang kata itu fake news lah. So sebelum kita nak sampaikan tu, kita ada buat kita punya kita kata bancian lah, kita punya apa kata orang tu, analisa dulu sebelum kita sampaikan. Sebab saya dapat lihat okey, nak bandingkan, sebab saya ada group tau. Group dengan youth ni, youth jarang nak kasih share something. Okey, tapi kalau tengok macam Mak Haji, Pak Haji ni, diorang punya share, Masya Allah. Sampai kalau kita tegur pun, diorang boleh ada perasaan marah dan sebagainya. Okay? Tu saya katakan, kadang-kadang kita dah satu tahap tu dah macam ni, dah tinggi kan. Bila kena tegur tu, tak boleh terima. Dia tak ada macam tu. Sebab konsep tu kita cuba ubah. Macam tadi Ustaz katakan kan, Rasulullah SAW daripada orang kenal dia sebelum jahiliah tu, sampailah dah naiknya Islam, ada je dugaan dia. Tapi Rasulullah SAW bila dia tegur pun dia relax. Dia relax. Maksud dia relax tu macam mana? Maksud dia relax tu, dia terima saja. Dia terima. Kalau tak terima pun Rasulullah SAW akan tegur dengan cara yang baik. Jadi saya nak tanya para asatizah semua, pernah tak sekiranya anda mempunyai bahan bacaan dan anda rasa benda tu boleh dikongsikan ataupun tidak? Ada tak? Takut nanti kalau kita kongsikan dia jadi pandangan lain. Kalau kita tak kongsikan pula orang tak tahu. Okay? Jadi kalau kita tahu macam mana? Atau kita baca, kita ambil hikmah dia. Kita sendiri yang buat khulasah dia. Kita sendiri yang buat talkhiskan dia. Kita sendiri yang buat dia punya, apa kata orang tu, nota kan. Okay, menerusi pembacaan saya terima pertama, hidup berkasih sayang. Hidup kena mesra. Kita buat kita punya analisa. Ada tak macam tu? Silakan Ustazah. Kalau bagi saya personally kan Ustaz, pokoknya in short nak kata forwarded message lah kan. Okay. Kalau biasanya tentang forwarded message ni memang agak dangerous sikit lah kalau kita nak main asal forward aja tanpa membaca sepenuhnya. Kalau saya personally, kalau saya receive any forwarded message, biasanya saya takkan forward lah, kecuali perkara tu betul-betul memang sahih ataupun memang dari sumber yang boleh dipercayai. Okey, contohnya seperti direktif daripada MUIS ataupun government ke apa ke, daripada GOV yang selama ni kita dapat tentang COVID, perkembangan. Kalau macam itu nak forward boleh, tapi cuma nak perlu kalau asyik forward aja, orang yang terima, tengok juga orang yang menerima lah. Kadang-kadang ada orang dia tak suka forward message ni. Jadi sebaiknya kalau mungkin forward sekali, lepas tu boleh sampaikan daripada mana dapat sumber ni. Jadi tak adalah kita yang asyik nak forward aja, orang tu asyik menunggu je. Lebih baik sama-sama mencari info. Okay, sama-sama ambil tahu. Bukan saya seorang ambil tahu dan awak hanya menunggu. Tidak.
sama-sama cari daripada sumber yang benar lah. Dalam masa yang sama actually kita mengajar mereka untuk kalau nak sebelum forward ataupun kalau nak ambil tahu, cari daripada yang boleh dipercayai. Okay, jangan asal boleh forward je lah. Bagi saya Ustazah, macam Ustazah forward kan kadang-kadang dia berjela tau. Okay. Dan saya tak ada masa nak baca. Saya punya orang memang secara kalau visual ni membaca, saya tengok apa yang saya nak baca. Tapi kalau mendengar tu, saya suka mendengar. Okay, saya suka mendengar. Tak kisahlah dengar syarahan ke dengar apa, saya suka mendengar. Jadi bila kalau banyak sangat pembacaan tu, kadang-kadang mata ni pun dia boleh layu tau. Macam dah 9.45 ni mata dah layu kan. Tak tahu cerita suria apa nak main hari malam kan. Dia macam gitu. Jadi kalau boleh biar talkhiskanlah apa yang contohnya Ustazah forward. Ustazah cuba talkhiskan. Contoh macam tadi saya katakan daripada menerusi menerusi MUIS. So Majlis Agama Islam ditunjukkan dia punya irsyad. Kita keluarkanlah 1, 2, 3, 4, 5 kita punya sendiri punya. So macam kita nampak betul ke yang Ustazah Sharifah ni hantar. So kita datang minat nak baca. Ataupun kita macam kreatif sikit, macam create soalan. Tapi kerja nak kena lebih lah. So kredit tu dapat kat Ustazah lah. Macam tu. Cuma kan Ustaz kan. Masalahnya kan tak semua orang yang ada yang boleh untuk mentalkhis. Kadang-kadang kita baca kita faham A tapi bila kita talkhis dia jadi B. Apa Ustazah? Dia itu bentuk percubaan. Percubaan tu lah yang worry takut nanti hantar salah faham. Tak, maksudnya kalau Ustaz kamu nak selip pun boleh, nak sama-sama pun boleh. Okey, maksudnya bila kita buat talkhis tu dia dari bahan menarik tau. Kenapa cerita Tamil tu ataupun cerita Hindustan tu menjadi menarik walaupun dalam skop 3 jam? Sebab dia apa? Sebab dia gunakan perkataan pendek, cinta terlayang. So orang macam cerita terlayang, apa tu cerita terlayang? Orang macam tanya tau, cinta terlayang apa tu? Dia kena ada dia punya kod-kod yang menarik. So macam kita kalau hantar je kan, macam tak ada contohnya dia hantar Ustaz Abdul Somad punya video. Kita macam tengok, alah Ustaz Bersamad, macam walaupun kita suka nak dengar, tapi apa dia nak sampaikan? Kita buatlah kreatif sikit. Macam contohnya, anda makan tangan kanan atau makan tangan kiri? Ustaz tengah berbual pasal syarahan tentang makanan tu. So kita jadi kreatif. Jadi secara tak langsung, dia membuka minda MRO untuk buat topik. Faham tak? Pokoknya Ustaz, boleh Ustaz, pokoknya jangan sampai pokok durian ke pokok anggur? Jangan sampai inti konten tersebut lari. Itu yang paling mustahak. Boleh kita nak ubah, kita nak ikut kreativiti, tapi kalau kita kenal kita punya own strength. Kalau kita rasa kalau kita ubah tiba-tiba maksudnya dah tersasar. Maksud saya dia bukan ubah Ustazah. Ustazah dah baca. Ustazah dah baca. Sekarang Ustazah nak sampaikan kepada orang lain. Tapi orang lain yang dapat konten tu kadang-kadang dia malas nak baca. Tapi kita jadi being kreatif tu, kita buat satu benda yang lain daripada yang lain lah, supaya orang membaca. Itu maksud saya lah, macam tu. Cuma kalau macam itu, kalau kita dah dapat dia punya sumber yang betul tapi kalau sumber tak betul, jangan cakap makan betul ke makan 100 biji bawang putih anda terlepas daripada coronavirus. Macam-macam mesti beli 1 kilo. Kan? Macam itulah. Kalau Ustaz kamu nak tambah silakan Ustaz. Macam Ustaz cakap, kalau forwarded message ni kan, dia ada bahayanya lagi-lagi kalau dalam bab agama tau. Dia macam bab dakwah, bab ni, dia boleh jadi bahaya. Boleh jadi bahaya dari segi macam, kita bagi misal, Ustaz ni cakap, misalnya Ustaz ni cakap pasal boleh solat jemaah dekat negeri ni. Then dia akan forward dekat grup yang mana di negeri tempat lain. Ni misal je lah. Kita forward message, make sure kita baca. Kita baca dengan, bukan baca lah, kita tengok sampai habis. Kadang-kadang short clip tu tak explainkan the whole message behind clip tu tau. Bila kita tengok dekat dia punya YouTube channel yang panjang 30 minit, 40 minit, baru nanti dia explainkan the detail of the short clip. Kan macam mana misalnya cakap yang tidak baik lah, mengumpat lah, mengumpat dibolehkan, tiba-tiba Ustaz tu cakap mengumpat dibolehkan, tiba-tiba macam-macam kepada pakcik, forward
boleh mengumpat misalnya boleh mengumpatlah benda ni sebagainya, ustaz ni cakap dan sebagainya, tapi benda tu walaupun umpat tak boleh lah ni misal, so walaupun kita cakap apa ni, dia bagi dekat YouTube channel dia cakap dibolehkan sebab ni A, B, C, D, E, F, G apa dan sebagainya. Okay, so forwarded message pada pendapat saya lah, make sure check betul-betul apa konten dia dan make sure dia kena dengan time orang tu atau tempat orang tu. Jangan kita ikut macam dia ni ustaz ni cakap boleh, ustaz ni memang kita tahu yang banyak sekarang ada banyak ustaz-ustaz di mana-mana di luar negeri dan sebagainya memberikan konten yang sangat baik, saya tak tafikan, tapi make sure kita konten jangan kita ubahkan macam dia dekat aku dah cakap macam gini tapi makcik Temah ke makcik Beda ke makcik Abi ke apa sebenarnya cakap benda lain pula. Cakap benda lain pula. Okay. Misalnya kan dia cakap benda lain. Aku dah cakap dah apa ni boleh umpat tapi dia dah tak dengar dan aku send dan makcik tu send benda tu dan sebagainya. Okay. Sebab saya ingat saya pernah ada orang send news tentang benda tentang apa entah macam dibolehkan apa. Cek dia benda tu 2017, 2016, 2015. So sekarang dah 2019, 2020 misalnya. Kita forward benda-benda yang lama. Orang bila baca, alamak dapat duit lebih lah tahun ni. Misalnya dapat duit tahun lebih. Kan kita cek dah 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. So make sure the content yang kita nak share tu kita baca. Lagi-lagi baca lah. Ada orang macam ustaz suka baca, ada orang malas nak baca. Ada orang tengok dia headline durian boleh membuatkan saya lebih lebih cepat ke apa misalnya kan. Ini betul lah ni. Macam ustaz cakap lah beli bawang 1 kilo lah, beli apa kilo banyak makan jadi sihat dan sebagainya. So the content, the headline boleh tukar-tukar tau. Dia boleh buat orang pening, orang mabuk dan sebagainya. Tapi make sure bila kita nak headline tu, content dia make sure kena dengan headline dia. So jadi dia punya news akan sampai kepada orang dengan cara yang baik. Itu dalam bab teknik message, forwarded message lah. Kalau saya boleh tambah kan, lagi satu forwarded message ni kan kadang-kadang bahayanya kita suka membuat perbandingan. Contoh macam waktu COVID ni kan, dekat sesebuah negara dia boleh buat solat Jumaat dekat IKEA contohnya. Then people dah start to compare. Then Singapore pun ada IKEA. Then kenapa kita nak buat solat Jumaat dekat IKEA? Kan big space. You see? Itu yang bahayanya apabila kita baca message orang dan tanpa kita buat penilaian dan juga kenakan dengan situasi keadaan negara kita. Itu yang bahayanya lah saya rasa dan boleh membuatkan salah faham, pergaduhan, pertelingkahan antara kita, among kita sendiri. Jadi saya rasa nak forward message pun beragak-agak lah. Boleh forward tapi beragak-agak. Sekiranya kalau forwarded message tu boleh menimbulkan salah faham, menimbulkan pergaduhan dan sebagainya, sebaiknya janganlah forward. Just keep it to yourself ataupun kalau tak boleh tahan, delete lah. Zabaitina macam dah stop 9:45 lah. Tak. Saya ada satu, saya nak share dengan situasi saya dan forwarded message ni dengan anak murid saya. Okey, terdapat desas-desus yang mengatakan 15 Ramadan yang kemarin merupakan kiamat, tanda-tanda kiamat. Dan bila kita cek balik hadis itu, sebenarnya hadis itu palsu dan kita bersandarkan kepada Rasulullah SAW. Benda ni tidak boleh. Bila benda ni tidak boleh, maknanya sesuatu perkara yang kemungkaran kita telah lakukan. So sebab dasar kita kena ada ilmu juga. Kita kena rajin untuk mendidik. Memang kita memang penat untuk membaca Keratan Akbar dan sebagainya. Tetapi perlu ada rasa sikap tanggungjawab untuk membaca keseluruhan mesej tersebut. Dan kalau kita rasa benda itu salah, kita kena katakan lah, kalau contohnya saya dengan anak murid tu, saya kena katakan benda ni hadis itu sangat dhaif dan tidak ada kena mengenai dengan Rasulullah SAW. Ini hanya ditobok tambah untuk menaikkan rasa sensasi je. Macam melodi lagi tu, macam nak spike so people actually untuk read that fake news. So actually it's not. So kalau perkara agama mengenai tentang ini, dia akan sangat berbahaya lah. Okay. Baik, mungkin saya buat khulasah sebab kita daripada jam 9 malam tadi dah sampai jam 10 malam. Okey, apa yang saya boleh buat secara ringkas, kalau berkaitan dengan yang apa kita berbualkan sebab tu dalam hadis, bentuk hadis, dia ada susur galur dia.
Susul galur dia maksudnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia pastikan yang benda tu akan sampai secara berurutan, mutawatir. Okey, mutawatir. Macam Al-Quran mutawatir. Maksudnya satu orang yang dengar benda yang sama. Dia tak terputus. Tapi hadis ni terputus. Nak bezakan antara hadis dengan Quran ni, hadis terputus. Jadi bila kita terima tu, kalau boleh sebelum kita nak forward, saya selalu cakap dengan Umi saya lah, ibu saya. Umi kalau bila nak forward, sebaiknya Umi tanya dulu. Umi tanya dengan orang yang pakar, betul tak apa yang kita nak sampaikan tu. Ataupun kita, kalau betul sumber tu adalah betul, cara kita nak sampaikan kepada pembaca yang lain pula, kita jadi satu yang kreativiti lah. Maksudnya jangan setakat sampaikan je, tetapi kita nak orang baca manfaat tersebut. Maksudnya jadi being a creative, macam mana how you sempurnakan ataupun summarizekan benda tu supaya orang nak baca. Itu satu. Baik, dan pada masa yang sama tadi kalau Ustaz katakan ilmu dalam sebuah bentuk negeri, sebab tu dia ada dalam kita kata usul fiqh. Usul fiqh ni kalau Saudara Batina betulkan saya, macam contoh pandangan seseorang tu ataupun kita katakan fatwa. Fatwa tu dia tak boleh ikut kepada sistem keadaan negeri lain. Kalau Ustaz Kamarun nak betulkan pun boleh juga Ustaz. Jadi fatwa ni dia ikut kepada isu yang sedang berlaku dalam negeri tu. Jadi kita tak boleh nak ikut sama. Contohnya kat Singapura, kita nak ambil fatwa dekat Mekah. Tak boleh. Kita tak boleh ambil. Ataupun kita nak ambil fatwa ahli Madinah. Tapi satu ketika tu orang ambil fatwa ahli Madinah. Tapi bila benda tu dipecahkan, dia ikut kepada sistem keadaan. Jadi kalau penerima, contoh kadang-kadang ni kita punya netizen ni cute tau. Dia bukan kita marah, dia cute lah. Saya kata cute tu comel. Maksudnya, Singapura tak buka, kenapa tak dibuka? Kenapa masjid macam ini, macam itu? Kenapa Mekah Madinah boleh buka sampai beribu? Netizen, cuba dengar Mekah Madinah buka sebab apa? Sebab masjid besar. Yang datang tu 24/7. Istiqomah yang datang, kalau 24/7, yang datang pun pakcik-pakcik mandu teksi. 2-3 orang itu pun semayang pun bukan dalam dewan solat. Semayang kat mana? Semayang kat luar tepi je. Masuk dalam, kalau baca kuat-kuat, nanti kat belakang amin terperanjat pula. Jadi kita nak kena faham konsep. Jadi maksudnya konsep dia, kita terima apa yang ditawarkan oleh pemerintah kita terima. Kita dengan hati yang terbuka dan sebagainya. Kalau rasa macam nak duduk kat Mekah dengan Madinah, tukar kerakyatan. Mudah. Tukar kerakyatan, duduk sana. Jadi kita terima kita punya program. Jadi saya tak nak berbual banyak-banyak. Jadi kalau ada yang nak tutup majlis pada hari ini, silakan. Saya mungkin tambah sikit, macam saya cakap tadi lah, bila dalam ilmu ni kita tanyalah. Macam kita cakap kita pergi doktor, kita sakit dan sebagainya, kita pergi doktor kan. Even dalam Al-Quran pun kita cakap fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kan. Bertanyalah kepada orang yang berilmu pengetahuan yang kamu tidak mengetahui. Kalau kita tak tahu satu benda tu, macam kita tak confident dengan benda tu, tanyalah kepada orang-orang dia. Macam kita pernah dengar saya cakap, kita kereta rosak, kita pergi mekanik. Kalau kita sakit, kita pergi doktor. Kalau kita kan, dia ada ahli kepakaran. Kenapa ada kepakaran atau profession tu? Kan, cubalah kalau satu ustaz tu jadi dia doktor, dia ni, dia sebagainya. Maka kita boleh tanya ustaz tu misalnya. Tapi sekarang ni kita tak mempunyai kepakaran ke semuanya. Kalau awak tanya saya pasal sakit ni, apa nama dia? Boleh tak macam saya gunakan Panadol ke apa untuk baikkan sakit ni? Saya boleh cakap banyakkan doa, banyakkan ini. Lepas tu pergi doktor, tanya doktor, ambil nasihat, makan pil. Kadang-kadang pil pun orang cakap, saya ni tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saya nak makan pil ni dan sebagainya. Kan? Ustaz, saya kalau saya nak tambah, orang tua kita kan, maksudnya nenek saya ataupun datuk orang tua ni dia kalau tengok paracetamol, Panadol ni macam sakit semua Panadol. Dia dari doktor sendiri maksudnya Panadol tak tahu macam dari bahan gula-gula kalau sakit silakan saya. Bukan kita nak cakap macam tak boleh makan Panadol, macam jangan makan Panadol lah, jangan macam ubat-ubat ni ada berbeza-beza lah kan. Kita bila tawakal tu maksudnya tawakal kita bila doktor dah nasihatkan untuk kita ni, dan dia doktor, kalau dia nak tipu, saya tak tahulah kenapa nak kena tipu kan, seorang doktor kena tipu. Macam ustaz,
Takkan ustaz nak tipu, seorang ustaz kena tipu, kenapa? So profession diorang dah tahu, diorang nak belajar, alhamdulillah diorang ada ilmu tu. Jadi kita dengar, kita ikut nasihat mereka supaya kita mendapatkan manfaat dia. Jangan kita demam, kita tak makan ubat. Tak makan ubat, lepas tu saya cakap tak apa, aku tunggu 10 hari kalau insya-Allah, kalau Allah nak baikkan aku, Allah akan baik aku. Ini tawakal. Itu bukan tawakal. Itu serah diri kepada Allah tanpa itu. Jadi dalam setiap keadaan, kalau kita tak confident, tanyalah orang-orang yang kita tahu. Tanya. Jangan kita malu-malu. Nah, itulah terakhir dari saya. Baik. Ustazah Batina, Ustazah Sharfah, ada kata-kata akhir, silakan. Untuk saya, okay. Untuk saya, apa-apa pun kita buat, kita kena tahu kita is not the best. Okay, kita kena banyak perbaikikan diri. Memang ada kekurangan. So di sini actually is the titik mula untuk kita belajar lah. Jangan stop learning. Okay, itu saya rasa perlulah untuk kita asatizah dan juga jemaah yang lain jugalah. Ustazah Sharfah. Okey, kalau bagi saya pula sifat ambil tahu tu ataupun sifat merendah diri tu adalah penting supaya apa jua feedback yang kita dapat tu kita boleh terima dengan hati yang terbuka. Okay, dan kalau sekiranya about creativity yang macam Ustaz Farhan katakan tadi, just believe that orang kata tu ilmu ataupun rezeki kepandaian tu tak pernah salah alamat. Jadi kalau memang ianya milik kita, insya-Allah kita akan dapat. Okay, jadi kalau dah dapat tu jangan lokek untuk berkongsi. Okay, itu sajalah saya rasa. Baik. Para penonton, terima kasih atas menyaksikan kami berempat. InsyaAllah majlis ni juga ataupun program ni kita akan tampilkan profesional lah yang akan bersama dengan kita. Kalau ada isu-isu yang betul-betul hangat yang kami rasa kami tak boleh nak kupaskan, kami akan panggil orang yang profesional. Maksudnya profession dia memang kena dengan benda tu, kita akan ketengahkan dia lah insyaAllah. Jadi para penonton, kita ambil resmi padi, selalu makan nasi makan nasi. Ustaz, asatizah semua pernah nampak bendang tak? Sawah padi. Bendang pernah nampak bendang. Saya pernah belajar dekat Insania sikit hari tu. Bangun-bangun tidur je, seluas-luas tidak bendang. Ingatkan dah kena colek. Rupanya belum sampai tempat belajar. Masih jauh lagi. Jadi ikut resmi padi, makin ia berisi, dia makin tunduk. Bukan kita makin kita berisi, kita makin sombong. Takut nanti kita jadi daun keladi pula. Jadi daun keladi gatal lah. Macam tu, miang-miang keladi. Jadi kalau boleh, jadi ikut resmi padi. Mudah-mudahan makin kita berilmu, kita tunduk dan makin mendengar kepada apa yang ingin disampaikan. Jadi daripada itu, para asatizah sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada anda. Kita gunakan kita gunakan masa dan sebagainya. Mudah-mudahan daripada acara ini, sikit sebanyak dia membentuklah pribadi Muslim kita insya-Allah. Jadi kata-kata terakhir bagi saya, jaga diri, jangan main hujan, jangan main panas, takut nanti demam. Jadi mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di segmen yang lain pada hari yang sama, waktu yang sama insya-Allah. Kalau sekiranya ada di antara saya ataupun para saudara yang tak ada, faham-faham lah, mungkin dia pergi holiday agaknya. Itu contohnya lah. Mungkin dia buat 3 orang je ataupun buat 2 orang. Baiklah, maka yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri kami. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا